Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Zik, Ni nama dia? ini nama dia Rebab. Sebab tak nak sebut bongo. Oh, bukan. Di sini, Rebab. Di sini. Rebab. Ni nama dia Rebab. Ha. Tahu tak macam mana cara main rebab ni, Tak, Muaz? setelah saya duk tengok-tengok tadi, saya tengok orang main macam sedap je. Saya cuba geselkan. Alright, mari kita cuba tengok Muaz geselkan rebab. Saya rasa saya punya ada masalah lah sebab dia punya lembut sangat. Okey, masalah dia bukan kat sini. Kat sini. Ha. Tak ada bunyi. Okey, cuba kau buat. Tak ada bunyi. Okey, baik. Ha. Alright. Tak bunyi. Tak boleh bunyi. Tak bunyi. Sebab kita tak tahu cara main dia macam mana. Sebab Okey. itulah hari ni dalam Borak Kopitiam dengan tajuk peralatan muzik, Okey. kita nak tahu cara main peralatan muzik tradisional. Kan ada banyak sebenarnya yang kita tak tahu. Antaranya ini first time sebenarnya Haziq dengan Muaz tengok rebab ni. Dan mula-mula ingat ni adalah dua peralatan yang berasingan. Okey, tapi sebenarnya ia adalah gabungan menghasilkan bunyi. Kalau kita mungkin lebih sinonim dengan violin lah. Ya, macam violin ini. Kan. Tapi ini lain caranya, kami akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi Zik, awal pagi ni kita pastinya nak kemaskinikan kepada anda antara bagaimana COVID-19 ya yang telah pun diumumkan semalam. Update terkini. Update hari 3,528 kes baru, Muaz. semalam. Range untuk COVID-19 memang di situ. 2,000 lebih ke 3,000 lebih kan. Masih lagi begitu. Jadi tetaplah kita kena jaga SOP yang telah pun kita tahu apa benda. Kita jangan pergi ke tempat sesak, tempat sempit, tempat rapat. Lagi-lagi sekarang ini kita berada ramai yang berada di pusat penempatan sementara. Betul. Disebabkan banjir yang berlaku di Malaysia dan dikuatiri COVID-19 boleh menular di pusat penempatan sementara tersebut. Okey, jadi kepada anda semua sila berhati-hati dan selain daripada itu juga kami nak kemaskinikan kepada anda antara info untuk laluan bagi anda yang menggunakan LPT 1 dan juga 2, laluan di antara persimpangan Karak ke Temerloh telah pun dibuka untuk semua kenderaan. Jadi anda kena patuhi papan tanda dan juga arahan petugas di lokasi ya. Ya, betul. Memandu untuk anda. Ya, jadi kalau ikutkan sekarang ni kebanyakan lebuh raya dah kembali dibuka, lagi-lagi persimpangan bertingkat dan Plaza Tol Shah Alam yang dah pun kembali beroperasi seperti biasa. Paras air banjir di lokasi pun dah surut sepenuhnya. Kalau saya sendiri tengok pun dekat kawasan rumah saya yang memang teruk terjejas sebelum ni, alhamdulillah air memang dah surut, Mas. Okey. Jadi Zik, sekarang ni kalau kita tengok rata-ratanya ramai rakan-rakan kita yang mengulurkan bantuan untuk membersihkan pula kawasan rumah. Saya rasa ini antara cabarannya. Itu yang paling mencabar sebenarnya. Dalam banyak-banyak benda yang kita nak buat, paling mencabar yang pertama memang kewangan lah. Betul. Pertama kewangan untuk kita repair rumah, repair kereta, repair benda-benda yang rosak, beli sofa baru, apa benda semua untuk rumah kan. Dan untuk pembersihan juga memerlukan tenaga fizikal yang banyak. Okey, jadi terima kasih kepada semua NGO yang telah pun turun padang. Haziq and team pun ada turun padang juga untuk membantu kepada mereka yang memerlukan. Jadi sekarang ni saya rasa jangan kita menunding jari, salahkan antara satu sama lain. Cuma kita nak tanya kepada anda semua dan ramai yang juga berkongsikan mungkin bantuan-bantuan yang diberikan sebelum ini yang paling popular adalah baju. Betul. Tapi saya rasa baju-baju ni telah pun banyak. Ya, cuma apa lagi keperluan-keperluan lain yang boleh kita kongsikan untuk kita berikan kepada mereka yang terjejas akibat banjir ni, Zik? Ya, antara benda yang patut kita kurangkan bagi, bukan kurangkan bagi. Kita boleh untuk cek dulu kawasan-kawasan pusat penempatan sementara tu, antaranya adalah pack food. Pack food, makanan yang dah siap masak. Kadang-kadang bila sampai ke pusat penempatan sementara tu, makanan pack food tu dah memang dah banyak dah. Ada 3-4 tim yang dah siap hantar dah. Okey, sayanglah kalau tak makan nanti rosak pula Rosak kan. makanan yang senang basi. That's why lah kita perlukan makanan kering. Okey. Yang perlu masa yang lama untuk tamat tempoh. Dan juga barang-barang peralatan lain. Kita sebenarnya lain pusat penempatan tu lain dia punya keperluan. Ada juga antara keluarga yang dah balik. Okey. Dia orang perlukan lilin. Lilin, ada rumah yang masih belum ada elektrik. Jadi memang kena lilin dan juga water jet tu. Betul. Water jet tu, Mas, untuk mudahkan pembersihan rumah. Alright, dan saya itu juga saya tengok ada yang buat inisiatif untuk letakkan power, macam power bank. Generator. Ya. Letak kat situ. Jadi tahniah kepada anda dan ada juga NGO yang menyediakan power bank ya,
ada yang menyumbangkannya. Jadi kalau kita tengok memang ada pelbagai cara yang diberikan. Jadi sekali lagi tahniah kepada anda semua. Ya, jangan risau. Kami di Borak Kopitiam akan terus update kepada anda mengenai info banjir terkini yang tepat, dan antaranya ini laporan kaji cuaca untuk hari ini. Alhamdulillah 25 Disember, Kuala Lumpur dijangka cerah, insya-Allah. Okey. Terusnya di Shah Alam pun di Shah Alam dijangka ribut petir hari ini. Jadi kita boleh berjaga-jaga. Ini antara lokasi yang terjejas hari itu, dan Ipoh juga dijangkakan ribut petir pada hari ini. Ini ramalan secara keseluruhan. Manakala kita nak beralih pula seterusnya untuk melihat keadaan di Georgetown, dijangkakan cerah pada hari ini. Yep. Ada negeri yang cerah macam Alostar juga dijangka cerah hari ini. Kalau kita tengok tadi Shah Alam yang dijangka ribut petir tu yang merisaukan. Betul. Di Arau juga dijangka cerah hari ini, alhamdulillah. Di Kota Baru pula dijangka ribut petir di Pantai Timur. Manakala untuk anda yang berada di Kuala Terengganu juga dijangkakan ribut petir. Ya, manakala di Kuantan juga dijangkakan dalam situasi yang sama, iaitu ribut petir. Di Johor Bahru pun sama, Muaz, dijangka ribut petir hari ini, dan di Bandaraya Melaka juga dijangka ribut petir. Banyak sebenarnya negeri yang dijangka ribut petir pada hari ini, termasuk Begitu Seremban. Juga di Seremban, ini bermakna di selatan ribut petir, manakala di Kuching juga dijangkakan keadaan yang sama. Dan akhir sekali di Kota Kinabalu juga ribut petir. Jadi kepada anda, sila berhati-hati, dan kita semua sudah maklum bahawa dalam bencana banjir ni kita amat merisaukan apabila perkara yang kita tak duga berlaku, dan kita jangan main-main dengan air ni. Sebab apa sih? Kadang-kadang kita rasa caklah dekat lagi ni, bagus sikit je. Tapi kita tengok rata-rata yang berkongsikan pengalaman ni, air naik dengan cepat dan mereka panik langsung tak boleh buat apa-apa. Betul. Dan jangan kita main, mungkin ada banyak kuman, bakteria yang ada dekat dalam air tu kan. Takut nanti kalau nampak air, anak-anak nampak air, bahaya. Anak-anak memang nampak macam happy tengok air tu. Tapi diorang tak tahu yang air tu sebenarnya kotor. Ada gabungan air daripada longkang, pernajis, kita tak tahu kan. Jadi berhati-hati, cuba untuk tidak meredah banjir. InsyaAllah kita akan cuba sampaikan, kalau anda ada tahu di mana kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan, kan, di mana kawasan-kawasan yang masih lagi tak sampai bantuan, yang apa yang anda perlukan, anda boleh pergi ke Facebook Borak Kopitiam, komen di Facebook di live kami sekarang. Okey, dan selain itu juga hari ini kita nak mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua yang menyambutnya. Dalam keadaan sekarang ini, kita semua sudah maklum bahawa sambutan yang sederhana tetapi meriah, dan ianya pastinya berlaku di dalam kalangan keluarga sendiri. Sebab sekali lagi Zik, cabaran kita adalah meraihkan apa saja perayaan dalam 2 tahun ini dalam pandemik COVID-19, dan kali ini sedikit cabarannya lebih hebat lagi kerana banjir. Ya, ada juga tetamu kita nanti yang juga buat misi bantuan banjir di hari Natal. Okey. Alright, jadi kami akan bawakan untuk anda. Daripada itu juga cerita mengenai pelbagai alatan muzik akan kami bawakan. Tadi dah masuk dah alatan muzik tu. Alatan muzik tu. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Teruskan main rebab tu. Main. Makasih macam ni ya. Bukan dia. Apa yang kita nampak semasa berlakunya banjir dekat Malaysia, ramai rakyat Malaysia yang turun bersatu padu untuk membantu mereka yang terjejas akibat banjir. Betul. Memang sangat-sangat ramai. Sampaikan ada yang DM, yang kontak saya, tanya Haziq macam mana nak join, macam mana nak jadi sukarelawan juga, macam mana nak join misi bantuan ni. Betul, dan kita harus melihat perkara ni dalam satu cara, iaitu ke arah yang positif, Zik. Sebab kita tengok ramai yang berkongsikan di media sosial. Mula ada orang kata alah saja nak menunjuk, kenapa nak share kat media sosial. Sebenarnya kita nak create awareness lah. Maksudnya kalau orang Haziq contohnya kongsikan, orang lain tengok, oh pun nak join juga. Jadi benda tu kan akan terus baik kan. Tahu tak Muaz, sampaikan ada 7 ke 8 4x4 yang join. Tiba-tiba mula-mula kita pergi, mula-mula nak pergi 1-2 kereta je. Tiba-tiba bila hari kejadian, ada geng-geng 4x4 pun datang join. Nak ikut sekali. Bawa untuk bantu kita memangsa banjir ni. Jadi sebenarnya kita ada satu VT untuk tunjuk kepada anda antara misi bantuan banjir yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Alright, jom kita saksikan untuk anda. Bencana banjir besar yang melanda negara minggu lepas ternyata membuka mata ramai pihak untuk sama-sama membantu mereka yang dilanda musibah ini.
bukan setakat menghulurkan bantuan seperti keperluan makanan, baju dan sebagainya. Malah ada yang sukarela dengan kudrat mereka membantu mangsa banjir untuk membersihkan kawasan rumah. Antara yang menjadi tumpuan adalah dengan kehadiran anak sulung Perdana Menteri bersama suami, Datin Nina Sabrina, Datuk Seri Ismail Sabri dan Datuk Jovian Mandagi yang sanggup meluangkan masa membersihkan lumpur di rumah keluarga yang terkesan akibat bencana banjir. Menurut Daniel Mazlan yang juga salah seorang mangsa banjir di kampung Dusun Tua Hulu Langat, beliau terkejut dan terharu dengan kedatangan itu. Datin Nina dan Datuk Jovian juga membersihkan kotoran selut yang meliputi keseluruhan kawasan rumah dan beberapa rumah di kawasan itu. Tanpa sebarang protokol dan kawalan keselamatan telah menunjukkan sikap rendah diri mereka. Selain itu, rakan artis juga turut turun padang untuk memberikan bantuan. Tidak ketinggalan juga Haziq Husni di mana beliau baru saja menerima info tentang 3 PPS, Pusat Pemindahan Sementara di Pulau Indah yang masih tidak dapat bekalan dan terus menuju ke sana untuk memberikan makanan, selimut dan keperluan lain. Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama suami Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa juga memberikan bantuan buat mangsa banjir ini. Dalam video ini, beliau sedang mengharungi Seksyen 18 Shah Alam. Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi perkongsian di Instagramnya, beliau mengakui hilang kata-kata melihat bencana alam yang hadir tanpa diduga ini. Antara selebriti lain yang turut menghulurkan bantuan adalah Faizal Tahir, Ella, Izu Islam dan ramai lagi. Semoga dengan kehadiran mereka ini dapatlah sedikit sebanyak membantu semua mangsa banjir. Buat semua yang terkesan dengan bencana banjir ini, jangan risau, anda tidak berseorangan. Doa dipanjatkan buat semua, moga tabah menjalani ujian dan semoga Allah permudahkan segala urusan. InsyaAllah. Assalamualaikum saudara. Adakah ini namanya rebab? Ya, nama ni rebab. Yang di tangan kami juga rebab? Rebab. Kenapa yang itu bunyinya sedap, yang ini tak ada bunyi? Sebab dia apa ni tak letak apa ni pacat ni. Oh, patutlah. Bukan kita tak reti main. Rupanya tak ada dia punya Pacat dia. Pacat dia. Walaupun ini rebab, tapi kami tak lembab ya. Sebenarnya kita terlepas pandang lah letak begitu. Pacat. Sebab tu kita nak belajar hari ni. Ya, hari ni kita ada Pacat, ya. Syamsul Hafizi. Jadi Syamsul Hafizi yang di sana? Dian. Dian. Ya, saya. Dian Sastrowardoyo. Okey. Jadi saya rasa alatan muzik ni memang sangat unik sebab tak semua orang yang mengetahuinya. Mungkin boleh ceritakan sedikit sejarahnya sedikit je untuk kita mengetahuinya. Baik, sejarah rebab ni berasal daripada bermacam sumber lah. Yep. Okey. Tapi yang diketahui dan dicatat dalam buku sejarah, yang macam pattern yang kita ada ni adalah pattern yang berasal daripada negeri Kelantan. Okey. Ataupun selatan Patani lah, selatan Thai. Yang Okey. ini kita punya sejarah lah secara ringkasnya. Jadi Tapi ada juga rebab di negara-negara lain. Lain ke seperti- bentuknya? Dia lebih kurang bentuknya, tapi cuma ada sedikit different daripada segi bunyi
dan juga tujuan penggunaannya lah. Okey. Kalau yang ini tujuannya? Dia lebih kepada untuk permainan muzik teater tradisional, teater tradisional lah, seperti Mak Yong dan main pateri lah, main pateri. Okey. Nak tanya Syamsul lah. Dalam banyak alatan muzik, kenapa memilih rebab? Rebab ni bagi saya benda ni dia unik sebab dia menghasilkan melodi. Jadi dalam satu permainan Mak Yong ataupun peteri, dia yang pembawa lagu. Kalau tak ada dia tak lengkap. Maknanya hero lah ni. Hero dia macam tu lah. Dia Tapi pembawa lagu. di belakang ni saya tengok macam guna macam ada bunyi. Kulit ni. Adakah ada function untuk membunyikannya? Dia benda ni untuk bergetarkan dia. Sebab tu dia ada pacat dengan ni kulit ni. Dia menggetarkan. Dia macam bergetar tulang rusuk lah. Tengok muka abang bergetar tulang rusuk macam tu. Tak, bayangkan kita main dekat depan orang tengok macam wah. Kan sebab tak semua orang tahu pelajarinya. Macam Syamsul sendiri, awak belajar dari turun-temurun ke? Ada kalau ikutkan ni pada turun-temurun. Kalau belajar benda ni baru-baru lagi lah. Okey. Kalau nak cakap pasal baru ni, kami baru hari ni belajar. Baru first time Baru pegang. first time pegang dan kami pun nak tahulah macam mana cara dia untuk kita main lah. Walaupun kita tak ada pacat tu, tapi kita mungkin boleh belajar boleh cara letak? Saya pegang dia. Mana pacat? Ni kan? Ada tapi dia ada kena- pacatnya. kena- Semua orang ada pacat tu. Ada kena letak macam ni. Dia kena letak. Okay. Macam mana letak? Boleh tarik? Boleh tapi dia atas faktor tali ni sebab ini tali dia tak berapa ni sebab Regah. dah lama kita Takut tak putus pula. bukan putus dia tali dah lama kan jadi tak berapa ni sangatlah. Kami baru dah. Sebab kita orang ada skill. Takut nanti Tangan ini tangan ahli muzik. tengok tangan Muaz pun tahu lembut lah. Okey, tapi macam rebab kan, dia merupakan satu permainan tradisional yang digunakan dalam teater. Ada tak antara fungsi-fungsi lain? Okey. Sekarang ni kalau di peringkat komersial, rebab ni yang paling ni adalah di Istana Budaya. Okey. Dia menjadi satu alat di dalam alat utama lah dalam orkestra tradisional Malaysia lah di Istana Budaya. Dan kalau kita tengok di Istana Budaya tu, orkestra tradisional Malaysia sendiri menggunakan rebab sebagai lambang dia lah. Jadi itulah antara tujuan utama di peringkat Tapi komersial lah. kalau tengok Dian dari segi material Dian, Ya, saya. maksudnya nak buat ni bukan benda yang senang. Ya, betul. Ukiran tu. Ukiran Betul. dia, art dia lagi. Jadi mungkin boleh kongsikan. Baik. Satu alatan muzik rebab ni berapa agaknya? Kos dia saya rasa besar ni. Yang ni kena tanya Cik Samsul Fizi ya. Kos dia bergantung atas dia kalau macam rebab ni dia kalau basic. Saya punya nampak macam basic je. ni yang basic dia tidak berukir sangat. Kalau yang ini ni dia junior. lebih pada berukir lah. Berukir. Di sini tapi Dia tak sebab dia nak tutup yang dia tak kerti main, so dia pakai yang ni lah. yang ni chip. Kalau yang ini dia lebih pada apa ni orang kata macam Professional. dia tidak profesional sangat sebab dia macam orang kata klasik lah sebab dia ada Klasik, tatah dengan kulit siput Ya. apa semua. Alright. Kan kalau nak bercakap pasal kayu kan, ni kayu, kita guna kayu. Material kita dia guna lah. Material yang perlu dijaga dengan rapi. Okey. Ada tak dia punya cara penjagaan spesifik untuk rebab ni? Kalau untuk penjagaan jangan letak tempat yang sejuk lah sebab dia kan kulit. Yang tak pecah ais. Tapi Tak kita kalau air macam tempat yang berair, macam tempat-tempat beraya, tempat-tempat yang lembab ke kan. Dia tak boleh sebab dia sensitif kulit ni. Ya, betul. Iyalah, ni perlu dijaga. Ni ni lagi lah, ni kulit apa ni? Ni kulit perut lembu. Okey, ni saya nampak tadi dengan Haziq. Saya rasa cik ni untuk adjust dia. Betul ke di tempat adjust? Bukan ni orang panggil Panggil peredam. susu. Dia ni Nama susu. 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 Pusing pun tak boleh Susu buat. rebab. Kau cakap Dia untuk meredamkan bunyi dia. Fungsi dia sebagai betul lah peredam. tu. Untuk merendahkan dia punya bunyi. Adjuster lah kira Adjuster. juga. Adjust lah lebih kurang. Adjuster lah. Tapi dia tak boleh bergerak benda ni. Habis tu macam Dia, mana? dia macam tu je. Dia lekat kat situ. Benda tu, je. okey, kira pemberat dia. Oh, okey. Pemberat untuk ni, betul? Bukan dia macam Ada peredam. masalah pula. Dia tak nak bagi dia tak nak punya bagi bunyi macam tu, suara tu dia pecah. Suara tu pecah. Okey. Kira dia punya silencer. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Yang diamond yang ada ni setakat sebagai penghias Penghias lah. Penghias lah lebihnya pada penghias lah ni. Okey, di dalam uncang ni, Uncang ni dia ada punya- uncang tau. Okey, dekat setiap rebab ni dia ada uncang. Okey, boleh tunjuk uncang Kenapa Mas? saya tak ada uncang? Dia tak ada uncang. Saya punya biasa ke? Syamsul ada uncang, Haziq ada dia uncang. Untuk simpan ni lah macam benda-benda yang kecil-kecil ni, pacat ni. Dia kan mudah dicerai-ceraikan. Jadi kalau benda-benda kecil termasuk dalam dia punya pacat, dia punya kan kita punya resin untuk nak bagi tali penggesek tu, jadi dia tak nak bagi licin. So Okey. kita simpan dalam tu. So dia Jadi, sebagai fungsi dekat belakang tu.
Dian Saya. dan Syamsul, kami nak tunjuk skill. Okey, sebenarnya gesek ni yang mana? Yang bertali ni ke ataupun di belakangnya? Yang tali ni. Okey. Oh, tali. Tengok tali dia pun tegang. Oh, dia berbeza tegang. dengan kita punya memang perhiasan. Dia pegang dia macam ni. Dia kaedah memegang Kaedah tu ada dia cara. pegang macam dia ni. regangkan. Oh, dia regang kan? Tegangkan, okey, tegangkan eh. Okey. Okey, jom kita belajar dengan Syamsul. Tegangkan macam ni. Tegangkan. Dan kita letak kat sini. Macam itulah. Lebih kurang lah. Rasa getaran dia cuma kita orang tak ada pacat. Bukan tak ada pacat. Ada Kita tak pacat tapi setting. pacat Tapi tak dia letak. tak. Dia rasalah getaran dia. Dia punya note dia Note macam dia- gitar. Note dia tak macam Dia gitar. pakai sistem. Dia kita panggil pakai sistem. Sistem kampuh. Macam mana sistem? Penjarian dia rebab. Ada bunyi. Adalah bunyi sikit-sikit. Itu macam mengasak. Potong kayu. Tapi nak tahulah bunyi. Tapi adalah bunyi dia tu. Oh, okey. So, Okey, tali dapat. ni digunakan Ni Tali apa ni? Tali tangsi ke? Tali tangsi. tali tangsi. Kalau zaman dahulu mereka menggunakan sama ada sabut Okey. ataupun mungkin ada juga Benang. yang pernah benang atau sebagainya yang dipintal lah. Okey, tapi kan permainan tradisional ni dia ada adab-adab dia. Betul. Dia ada pantang larangnya mungkin. Mungkin dia pun boleh ceritakan antara adab atau pantang larangnya untuk rebab ni sendiri. Dia kita menghormati dia sebagai, kalau zaman-zaman dulu permainan tradisional ni adalah merupakan salah satu pada sumber pencarian lah. Mata pencarian yang mana mereka menghormatinya sebagai benda yang memberikan rezeki kepada mereka lah. Jadi cara hormat dia kita jangan langkah, lebih pada adab orang-orang Melayu lah. Yang tentu tidak, oleh kerana kalau langkah takut terpijak kan patah, benda yang susah nak dibuat. Sebab kaedah dulu nak buat tu susah. Lepas tu yang kedua, selain daripada tu dia mesti dihormati lah. Maksudnya kalau Jaga dia. dijaga sebab dalam biasanya pemain rebab di dalam teater-teater tradisional ni dia adalah ketua kepada troupe tu. So anggaplah ini sebagai ketuanya. Anggaplah ini sebagai ketuanya lah. Jadi Syamsul ni ketua lah. Iyalah, tapi itulah. Syamsul otai dia tu. Jadi Syamsul, ramai orang memilih muzik-muzik moden. Jadi macam mana awak boleh mengambil keputusan untuk bawa muzik dan juga main rebab ni? Dia lebih pada turun-temurun lah pada arwah atuk, arwah ayah. Memang semuanya penggiat tradisional, mak yong semua tu. Sebab saya tu pun lahir pun dah memang besar dalam dunia ni. Dah dengar. Dah dengar dah benda tu semua. dengar. Dah lain dia bunyi rebab dah. Kan? Tapi ada juga yang makin dilupakan. Kan, makin melupakan permainan tradisional ni kan. Apa nasihat Syamsul kepada anak-anak muda kat luar sana untuk cubalah juga mengenali permainan tradisional? Kalau nasihat saya tu, rugilah kalau kita melupakan benda ni. Sebab ni kalau kira khazanah kita yang ada. Betul. Kan? Tu je lah. Itu je. Baru nak suruh pandang kamera, Tapi tak tahulah kalau Cik Dian nak tambah lagi. Mungkin tahun 2021-2022 ada perancangan-perancangan sebab kita tahu sebelum ni memang meriah lah. Ya, persembahan-persembahan Mak Yong ni, tapi oleh kerana pandemik kita faham. Betul. Jadi mungkin ada perancangan untuk tahun akan datang. Okey, kalau pada pendapat saya pada tahun akan datang ni kita akan lebih kepada meningkatkan kemahiran lah. Ni menguasai semua alat-alat muzik lah. Sebab contohnya rebab, ada satu lagi alat muzik dia serunai. Merupakan Saya tahu serunai. alat muzik utama lah yang merupakan melodi dalam permainan tradisional. Selain daripada itu adalah daripada set-set paluan lah. Ada gendang, ada gong, ada tertawak, ada kedombak dan sebagainya. Macam-macam lagi. Jadi instrumen ensemble tu boleh dia akan memberikan satu macam orkestrate punya performance lah. Ni kira orkestra tradisional ni. Betul saya betul. Kan? Orkestra tradisional. Ini kira macam dia punya salah satu instrumen dia. instrumen ya Betul. dalam orkestra Dalam tradisional orkestra tu. tradisional. Jadi mungkin ada anak-anak muda yang nak join. Bila tengok hari ni Syamsul main rebab, nampak kacak. Nak join main Nampak rebab. macuk. Jadi macam mana? Kalau nak join tu lebih Ada Facebook ke? Kita ada tahu Facebook, social media. kita ada Facebook di bawah Persatuan My Seni. Okey. Persatuan My Seni ni kita memang berpusat di Kuala Lumpur lah. Kita ada IG kita iaitu Persatuan My Seni, boleh hubungi kita lah kalau macam ni untuk kita memberikan perkongsian maklumat lah mengenai alat-alat muzik tradisional lah, lebih kepada instrumen-instrumen muzik yang ada. Jadi mungkin dengan kita punya promosi hari ni kan, Ya, kita saya. tunjukkan kepada anda di Borak Kopitiam, insya-Allah dapat menambah lagi orang yang mengenali InsyaAllah, dan nak insyaAllah. kenal lebih rapat dengan rebab. Ya, betul. Ya, dan juga nak kenal Syamsul. ya harap Kami juga memang nak belajar sebab kalau daripada tadi kami tak dapat menggeserkan dan juga mengeluarkan satu muzik
kita rasa macam kecewa sangat hari ni. Tak apa. Sebab saya dah lama kecewa dengan awak. Awak pun begitu juga ya? Saya begitu. Sebab Tapi tu kita digabungkan ni. tak boleh main. Tak boleh main. Ya Allah, tersekat pula. Tapi Ha. tadi kan Syamsul ada sebut pasal alatan muzik unik. Okey. Tadi kan ini adalah antara alatan muzik yang unik. Kita ada lagi alatan muzik yang unik yang kita nak tunjukkan kepada anda. Jom kita saksikan. Jom. Yang ni pun kami tak tahu main. Gitar, piano atau drum antara alat muzik yang biasa kita dengar dan lihat. Pasti bunyi juga dapat kita kenal pasti. Jangan terkejut. Sebenarnya terdapat banyak lagi alat muzik yang mungkin kebanyakan daripada kita tidak pernah tahu akan kewujudannya. Ini dia antara alat muzik yang unik. Pyrophone organ. Pyrophone organ yang juga dikenali sebagai fire organ ini dikuasakan oleh proses pembakaran. Sesetengah bahagian alat muzik ini perlu didedahkan dengan api terlebih dahulu untuk menghasilkan bunyi. Jangan risau kerana ianya selamat. Organ ini boleh dikuasai oleh gas propan dan petrol. Kemudian bunyi letupan yang terhasil dapat disalurkan melalui exhaust pipe dan kekuatan bunyi ini dapat dikawal. Alat ini juga dikenali sebagai explosive organ. Hyperbass flute, seruling ataupun flute mampu menghasilkan bunyi yang nyaring. Hyperbass flute adalah seruling paling besar dengan tiub di dalamnya sepanjang 15 meter. Ia biasanya diperbuat daripada bahan PVC dan kayu. Hyperbass flute yang pertama dicipta oleh Francisco Rome untuk pemuzik Roberto Fabbriciani. C organ, satu lagi alat muzik unik yang menggunakan unsur semula jadi untuk menghasilkan bunyi. Alat muzik ini dibina di kawasan Tasik di Zadar Krotin. Terdapat susunan paip di bawah kawasan perjalanan kaki di tebing Tasik yang dibina semula. Apabila ombak-ombak kecil melalui paip-paip ini, maka akan terhasillah bunyi yang sangat harmoni. Kawasan ini menjadi tempat tumpuan pelancong yang rata-rata kagum dengan bunyi yang dihasilkan secara semula jadi. Benjamin adalah hasil gabungan nama theremin dan juga haiwan badger. Alat muzik ini dihasilkan oleh David Kramer. Walaupun terlihat haiwan itu seperti masih hidup, apa yang kita lihat itu sebenarnya adalah bangkai haiwan ini yang telah mati dan badannya telah diawet. Selepas itu, isi dalam badannya telah dibuang dan dimasukkan dengan bahagian-bahagian theremin untuk menghasilkan bunyi. Jadi, adakah anda pernah melihat alat muzik yang telah disenaraikan ini? Tak pernah? Tidak mengapa. Inilah dia antara alat muzik yang unik. Memang Makin unik banyak, lah. Makin banyak. Kita tak pernah nampak pun, tapi memang betul lah. Setiap barang yang boleh menggunakan muzik tu adalah benda yang boleh digunakan dan juga dia akan digabungkan dengan muzik-muzik yang moden. Kadang-kadang kita tak sangka daripada mana datangnya alatan muzik tu. Kan? Ada tadi daripada bangkai haiwan lagi. Ya. Ya, terkejut kita tengok. Kita tidur berdengkur, itu juga muzik. Dan Ada. digabungkan. Ada. Nampak. Okey, tapi sebenarnya kita masih lagi nak bercerita mengenai bencana banjir yang melanda Malaysia dan hari ini merupakan hari Natal dan ada antara mereka yang menyambut hari Natal hari ini yang juga membuat bisi bantuan. Betul ya, maksudnya mereka mengenepikanlah sedikit waktu perayaan mereka tu untuk meneruskan membantu mereka yang memerlukan. Jadi di talian kita bersama dengan Cik Philip Andrew yang merupakan sukarelawan banjir dan kita nampak di Facebooknya memang aktif membantu mereka yang memerlukan. Hai Philip. Hai, apa khabar? Khabar baik, selamat menyambut hari Natal. Oh, terima kasih, terima kasih. Ya, mungkin Philip boleh ceritakan dulu bagaimana dengan sambutan hari Natal untuk tahun ini bagi Philip sendiri. Sambutan hari ini low key sikit. Ya, lain Sebab kita fokus lebih pada kerja-kerja macam apa yang perlu dibuat untuk victim-victim banjir lah. Jadi kita low key sikit. Jadi ada juga kawan-kawan yang dah order catering untuk beraya hari ni tapi dia cancel. Dia makanan tu dia suruh bagikan dermakan pada pada masa banjir lah. Wow. Satu tindakan yang murni
satu tindakan yang sangat-sangat murni daripada mereka. Ya, saya pun terharu jugalah tengok dia dah order untuk 50 orang untuk kawan dengan family, tapi dia cakap tak sanggup beraya sebab tengok orang di Sri Muda dan di Kelang semua tengah susah. Jadi dia suruh datang ambil, dia orang tengah bungkus dalam paket, dia nak bagi agihkan pada dia orang. Jadi nanti tengah hari nanti saya pergi bawa makanan tu lah. Jadi Philips mungkin boleh kongsikan situasi dan juga keadaan sekarang ni di mana Philips, kalau kita tengok memang Philips masih lagi berada di kawasan banjir ni Philips? Ya, ni dah kawasan banjir di kebanyakan tempat banjir dah reda. Macam saya sekarang di Jalan Kapar Kelang. Kawasan penempatan kaum Rohingya. Dia orang pun hari itu air sampai 4 kaki. Dan dia orang ni dia rajin sikitlah. Dia orang dah bersihkan rumah semua. Tapi dia punya barang elektrik semua dah hancur lah. Jadi apa yang kita perlu buat hari itu 2-3 hari lepas tu kita bawa barang-barang untuk bersih rumah, barang esensial, barang dapur. Hari ni kita hantar barang macam face mask, sabun semua kita hantar hari ni. Jadi macam di Sri Muda hari ni dia orang tengah bergiat untuk bersihkan rumah. Jadi sekarang fokus dia lah untuk dia orang balik rumah dan untuk bersihkan rumah ajalah. Okey. Jadi Philips, mungkin kalau tak keberatan boleh kita kongsikan ataupun Philips bawa kami di lokasi Philips sekarang ni untuk tunjukkan keadaan sekarang mungkin di depan Philips kan keadaan sekeliling. Apa yang ada di sekeliling Philips sekarang? Di sekeliling saya ialah penempatan rumah yang terjejas rumah rumah orang-orang Rohingya lah. Okey. Jadi rumah mereka semua terjejas akibat banjir Philips? Ya. Dia dah air masuk sampai 4 kaki lah. Sangat tinggi Jadi sebenarnya tim Philips sendiri memang ramai yang join Philips untuk buat misi bantuan ni Philips. Bukan ramai yang join saya pula join dia orang. Jadi kadang-kadang kita pergi ramai yang pergi dekat kawasan macam di Ladang Emerald tu. Kita tak kenal sama sendiri. Jadi kita pergi sana jadi volunteer dan kita buat apa yang patutlah, itu ajalah. Okey. Jadi Philips, bila kita tengok bila ada kawasan yang dah tak ada air, jadi sekarang ni untuk nak dikemaskan, nak dibersihkan, apa lagi yang diperlukan sebenarnya Philips, bantuan-bantuan lain kepada mereka yang mungkin nak menggunakan bantuan ni? Sekarang di Sri Muda saya dengar air tak ada. Air dah dipotong, itu yang masalah yang paling penting. Lagi satu, untuk membersihkan macam kawasan Sri Muda tu banyak sampah. Jadi minta dia punya PBT tu kena bawa lori sampah untuk keluarkan sampah dia lah. Ya, itu yang paling banyak longgokan. Yang bagusnya macam PBT MPPJ dengan Majlis Perbandaran Kelang, semua dia punya anggota semua ke Sri Muda. Saya salute dia orang. Ya. Okey, Philips, memang tahun ini sambutan Hari Natal untuk Philips memang berbeza, bukan setakat Philips je, ramai orang lagi. Tapi mungkin Philip boleh ceritakan sikit antara rutin lah. Kalau tahun-tahun lepas, tahun-tahun sebelum ini, apa je yang Philip buat semasa Hari Natal tu sendiri? Okey, rutin ialah selalunya malam sebelum Christmas tu, 24 hari bulan malam tu kita selalunya berjemaah di gereja lah. Selalunya yang dia punya main tu lah malam tu. Malam Christmas lah dia panggil. 24 malam tu. Jadi lepas tu bila datang pagi balik kita macam ada family dinner dan pagi tu 25 hari bulan tu pagi-pagi mungkin dah ada tamu lah. Datang rumah lah. Untuk breakfast dengan lunch. Okey. Dia sampailah malam Sampai malam. Satu hari lah.
Sehari lah. Baik, Philip, mungkin kalau ada yang bersama dengan kita nak mengulurkan bantuan yang boleh disalurkan melalui Philips. Saya tengok di Facebook pun Philips sangat aktif, silakan. Okey, barang yang sekarang barang yang perlukan ialah lebih pada macam barang dapur lah, sebab dia orang nak mulakan hidup baru. Barang dapur lebih diperlukan. Dapur masak semua dah hancur. Itu penting jugalah, dapur masak, tilam katil, tilam bantal. Ini barang yang diperlukan lah. Ya, alright. Jadi Philips, di kesempatan ini silakan Philips, kalau ada ucapan selamat hari Natal untuk kawan-kawan ataupun family, silakan. Okey, saya ucapkan selamat hari Natal pada family saya di Kelang. Juga pada kawan-kawan NGO yang tengah siap untuk ke Seri Muda, untuk kerja-kerja pembersihan, dan juga pada selamat hari Natal juga pada penonton-penonton TV3. Baik, Philip, terima kasih ya, dan kita harapkan segala apa yang diusahakan tu dipermudahkan, dan terima kasih juga Philips kerana sedia menggunakan bantuan. Ya, luar biasa. Itulah semangat dia, pengorbanan sebenarnya. Ya, di hari yang cukup istimewa untuk Philips, tetapi memilih untuk membantu kepada mereka yang memerlukan. Jadi kepada anda semua, kita tahu tadi kita dah kongsikan antara barangan keperluan yang diperlukan. Tadi kita tahu bantal, selimut, dan Haziq ada katakan water jet. Dan saya rasa kan apabila waktu ini mungkin ada yang kita keluarga ataupun kawan kita terjejas, kita tak tahu nak tolong apa tau. Saya rasa bantuan yang perlukan mungkin bukan RM1 tetapi tenaga kita. Ya, tapi ni antara barang bantuan ketika banjir yang diperlukan. Antaranya ada ubat-ubatan, ialah sangat penting dengan kawasan banjir terdedah dengan pelbagai bakteria. So ini sebagai langkah pencegahan awal. Sebelum berjumpa doktor, mungkin boleh ada bekalan ubat-ubatan ni untuk kita bawa ke sana. Macam apa ni, untuk cek demam apa semua tu kan. Lepas tu kena ada peralatan kebersihan diri. Ni sangat-sangat penting. Antara bantuan yang kita boleh sumbangkan adalah berus gigi, ubat gigi, sabun, tisu basah, bedak, minyak angin pun boleh. Semua yang semua ada. Semua tu boleh. Kalau boleh beri yang barulah. Minyak telon. Bukan yang dah guna, kita bagi yang baru. Dan seterusnya adalah air bersih. Ini juga cukup penting sebab kita tahu ini adalah sumber yang utama. Air bersih ni sangat diperlukan terutamanya di PPS kerana boleh digunakan untuk membersihkan diri dan juga untuk diminum. Jadi air bersih yang kita boleh kongsikan adalah air mineral lah. Betul. Ataupun air minuman lah ya. Dan seterusnya adalah makanan kering yang boleh tahan lama. Antaranya roti, biskut, dan kalau boleh makanan sudah dimasak tu untuk kita cek dululah di kawasan penempatan sementara tu, takut dah ada supply dekat situ. Betul. Supaya kita tak ada pembaziran dan juga tak ada pembuangan makanan yang basi. Saya rasa itu adalah tanggungjawab kita juga. Setiap kali bantuan yang kita nak berikan tu, bantuan tu bukan boleh bagi je, tetapi kena buat research ataupun tanya kepada PPS itu. Ya, antara yang komen dekat saya, semalam saya ada tanya juga dekat Instagram. Antara yang sangat penting sekarang ini adalah lampin, botol susu, tilam, tilam bayi, lepas tu minyak angin, test kit COVID-19. Test kit COVID-19 yang sangat-sangat penting juga untuk kita kerap buat ujian COVID-19 supaya tak menular di pusat penempatan sementara. Ada juga yang perlukan berus lantai dan cucian, sabun pencuci untuk cuci rumah, water jet tu, lepas tu barang mandian. Ada yang kata memang perlukan duit, betul? Kalau ada kita ada kewangan ekstra, mungkin kita boleh bagi bantuan duit kepada mereka yang memerlukan di kawasan-kawasan itu untuk kita build up balik. Mungkin boleh belilah apa yang mereka perlukan sendiri. Dan bila duit ni kita takut ketirisan, jadi pastikan anda betul-betul berikan kepada mereka yang memerlukan. Jumpa terus bagi kami. Jadi kejap lagi kita akan kembali semula sebab hari ini kita berkongsikan mengenai muzik. Tadi kita dah kongsikan muzik tradisional, tapi sekarang ini dalam evolusi muzik kita ada muzik moden, elektronik. Pernah dengar EDM? Kita akan bersama dengan pemain muzik elektronik kejap saja lagi di Borak Kopitiam. Sinaran percaya, kasih saya sama, suka duka bersama. Kita tidur di taman, hatiku resah, terus fikirkan.
jiwaku pusing mengingatkanmu. Suara, 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 ku takkan lupa. Dari kenal mata, 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 kita berasmara. Kita terus melayar, 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 berdua di pantas. Terbang di angkasa, 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 kita kamis bersama. Bunyi dia. Kita boleh buat pakai mulut juga Wow. Macam gitulah. Macam tu je habis Ingat tadi memang saja nak off ke ada masalah tak? Tu memang dia punya last kali lah. Yes. Memang ini alatan muzik elektronik. Yes, kita bersama dengan Falik. Ia yang merupakan pemain muzik elektronik dan juga penyanyi juga. Ya. Kan kalau tadi kita dengar dia ada lagu tu lagu sendiri Falik. Yes, saya. Yang dibuat sendiri dan semua muzik yang di dalam lagu itu dibuat oleh Falik sendiri. Yes, betul. Menggunakan ini. Yes. Okey, jom kita kenali apa yang ada di depan ni Falik. Yang ini adalah mixer. No, ni synthesizer. Pun salah. Yang tradisional salah, yang moden pun dia salah. Dulu kita nampak patah-patah kawan kahwin ni bukan mixer. Bukan. Mixer yang kita galau kerja dekat konti tu kan. Ini sebenarnya apa nama dia tadi? Synthesizer. Yang masuk tangan tu. Set sanitizer. Sanitizer ni? Bukan, ni synthesizer. Synthesizer. Tak payah sebutlah 2 kali sebut nampak salah. Yang ni synthesizer, yang ini Drum machine. Drum machine. Drum machine paling senang yang kita tahu dan kena ada satu laptop. Yes. Okey, jadi bagaimana sebenarnya awak mula-mula explore muzik-muzik ni adalah muzik yang terkini yang kena dengan jiwa awak? Nak cerita gempak ke cerita biasa? cerita gempak. Cerita biasa. Kalau kat TV memang kena cerita gempak. Cerita gempak. Tak boleh nanti orang cakap poyo. Cerita biasa. Kalau cerita biasa, macam dulu nampak budak-budak semua main gitar dekat bawah kan. So, macam bosan aku orang kan. So macam apa yang benda yang macam tak sama macam diorang kan. So saya jumpalah benda-benda macam ni. Balik, biasa sangat cerita tu. Yang gempak? Yang gempak macam saya tiba-tiba macam nampak macam inspired lah. Macam ini bunyi apa ni Masa tu dengar band-band macam Radiohead. So nampak gempak dia tu gimana? Gempak dia lah. So tu lah yang inspired nak cari-cari barang-barang elektronik macam ni. Wow. Jadi adakah memang dari awal Falik dah beli yang ini? Ataupun memang ada sebenarnya yang biasa-biasa dulu, lama-lama baru kumpul untuk beli yang tahap macam ni? Falik punya collection banyak juga, tapi hari ni dapat bawa 2 ni je lah. Sebab yang lain kawan pinjam buat harta. Alamak. Kepada kawan sila pulangkan balik Tu lah. Ini kita dah buat Beri secara kawan. live ni. So ini je lah saya Dekat berkesempatan TV dia bawa. minta Dekat live dia minta balik untuk hantar balik lah, bagi tahu lah. Kawan Falik tadi apa Lokman ya? Tapi ni Falik Yes. Wow. Okey, basic memang awak boleh main drum. Yes, saya boleh main drum, gitar, bass. Sebab kalau saya rasa untuk drum machine ni nampak senang hanya menggunakan jari. Tapi kalau tak ada basic drum saya rasa macam tak boleh je. Dia punya feel musician music tu tak ada lah. Nampak? Yes. Tak ada seni. Itu beza dia. Awak cuba? Sila. Ni kick. Hey! Yeah. Pulang balik barang. Dia tangan kalau dah sumbang Sumpah. Kita dekat sama. Okey, jadi Falik, mungkin Falik boleh cerita sikit tanggapan orang terhadap muzik elektronik ni. Dulu kita ada EDM kan. Tapi bila tanggapan orang terhadap muzik elektronik dan kepada Falik sendiri? For me, muzik elektronik ni dia dah satu elemen yang pada semua lagu dah imply dah. So daripada tahun 80-an lagi. Cuma kita tak perasan je lah kan. Betul. So cuma dia orang tak like tahu apa sebenarnya instrumen tu sebab dia sebenarnya computer music. So orang tahu macam motor tradisional, gitar, violin apa semua kan. So macam ni macam kurang sikit pendedahan lah. Tapi sebenarnya elemen ni memang dah ada kat semua Banyak production lah lagu ada. Okey. Tapi siapa idola Falik dalam muzik? Currently Current lah. Sebut je lah mana-mana sebab kami tak kenal juga. Yuna lah kot. Okey, tak kenal. Tak kenal. Yuna kami kenal. Ingat nak sebut dalam EDM ni mana kita kenal kan. Okey, jadi jom kalau orang yang nak belajar basic macam kami ni, bolehlah kali ni kami nak belajar juga. Alright. Boleh tak kalau hanya dengan YouTube saja? Boleh. Dulu Falik belajar dekat college. Lepas tu banyak cikgu pun macam tak
tak tahu sangat nak cerita lebih. So banyak saya explore sendiri dekat YouTube. Dah jadi sekarang. Kan? Dah tahu dah semua benda ni. Yes. Fungsi-fungsinya alatan elektronik ni. Jadi kalau Falik sendiri kan, muzik yang Falik nak buat tu. Kan, sebab untuk elektronik ni dia dah siap muzik dulu, bila nak perform dia akan play and kita improvise sendiri. Yes. Dia kita manipulate real time lah. Jadi adakah memang kalau hari ni buat persembahan, bunyinya lain, besok buat bunyi lain pula? Tapi lagu yang sama. Macam mana tu? Macam mana tu? Dia maksudnya kan kalau contoh macam lagu tadi tu, aku terbang tadi tu. Kan kita main tekan. Hari ni mungkin tekan yang macam ni, besok boleh tekan yang lain pula. Mostly kita orang dah sequence awal-awal. So selalunya muzik dia akan sama lah. Tak adalah berubah-ubah. Boleh lah kalau macam ada mood macam hari tu macam nak lebih-lebih sikit. Nak lebih-lebih, nak poyo-poyo sikit. Boleh lah nak improvise lah. Improvise. Okey. Hebat soalan tu. Sekali. Hebat. Senang. Sebenarnya senang lah bila ada benda ni sekarang. Tak, alright. Jadi kita dah belajar drum machine ni, kita tahulah dah setkan untuk bunyi apa. Jadi yang ni, ini adalah level untuk, saya tengok ada pitch level, noise level. Jadi benda ni memang kita kena set awal-awal ke ataupun kita boleh control semasa kita main. Saya tengok selalunya diorang kan macam ada bergerakan kan. Yes. Itu kalau tak, selalu di mana? Ada juga. Ada tadi saya tengok Falik. Yes. Terbang. Macam mana cara dia Falik? So dia macam like dia kalau macam dia jap mana dia pergi? Okey. Dah hilang dah. Mana dah pergi dah? Okey. Mana dia hilang? Apa hilang? Okay, whatever. Dia macam tu lah. Dia boleh like real time macam dia play. Nanti kita akan like turun naikkan dia. Bright, terangkan dia, nak gelapkan dia. Yes. Macam edit gambar. Yes. Dia macam edit gambar. So benda ni memang elektronik dan kita kena nak belajar ni lama tak Falik? Kalau nak Sri Budaya boleh lah. Tak nak Sri Budaya. Okey. Jadi dari segi kosnya, alright, kita semua sedia maklum bahawa kita boleh dapat barangan ni dari tempat yang pelbagai. Dari barang jalan pasar sampailah ke jalan pasar. Kedai betul. Semua tu boleh guna. Tapi bagaimana dari segi soundnya? Ya macam mana kita nak pilih? Setiap instrumen dia ada tonality masing-masing. Contohnya daripada brand ke brand kepada brand ikutlah dia punya spesifikasi dia. So dia punya tonality dia memang berbeza lah. So it's depend pada producer tu untuk like decide apa benda yang dia nak. Falik ada anak murid yang belajar dengan Falik? 5 sekarang anak murid yang saya mengajar juga. Yalah, saya rasa memang dia mengajar. Okey, boleh tak ajar kami anak murid yang baru ni? Kita ambil basic. Okeylah, basic lah. Okey, yang ada kat sini je Falik. Okey. Macam tu lah. Dah. Awak dah lulus. Ya, yes. Tahniah. Akhirnya ada benda yang awak boleh buat. Okey, seterusnya Zik. Bagi saya satu. pula Saya silakan. Risau. Itu lebih kepada mengajar anak. Yes. Anak, macam ni anak. Ada finger, baby finger, where are you? Vibing gila. Okey. Memang itulah kita Zik Ya, okey. Jadi Falik mungkin boleh share Instagram, social media Falik. Macam mana kalau ada yang nak jadi anak murid Falik? Saya punya Instagram Falik_Muhammad. InsyaAllah tahun depan saya release new album. Adik-beradik dengan Muaz. Muaz mana ni? Ni Falik Muhammad ni, Muaz Muhammad. Hai adik. Lepas tu kalau nak tanya apa-apa pasal production ke scene ke gitar ke recording ke apa-apa, boleh DM lah. Boleh je DM. Falik tak ada masalah nak sebab Falik tak locate. Tak locate ilmu. Alhamdulillah. Inilah dia kan, kalau kita nak berjaya jangan locate ilmu. Betul. Share lah dengan orang supaya orang pun berjaya. Sama-sama boleh berjaya. Jadi Falik, all the best. Thank you so much. Dan untuk anda, kita nak kongsikan lagi, ini antara alatan muzik yang ada kat Malaysia. Jadi yang ni pun kita cubalah Zik Tak boleh main juga. Tak boleh Jom main. kita tengok. Let's go. Tetap tak boleh main. Di Malaysia, kita kaya dengan adat dan budaya pelbagai kaum yang mempunyai unsur-unsur kesenian yang sangat tinggi nilainya. Ia dapat dilihat berdasarkan kepada warisan instrumen muzik yang diperturunkan pada masyarakat kita. Antara instrumen tradisional pelbagai kaum di Malaysia adalah
Kompang adalah sejenis peralatan muzik paling popular sehingga sekarang. Alat muzik ini adalah instrumen wajib yang ada semasa majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Kompang dipercayai pada awalnya merupakan sebuah instrumen yang dibawa oleh pedagang Arab ke Tanah Melayu sekitar abad ke-13. Dan ia menjadi alat muzik rasmi semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang wujud pada tahun 1293 sehingga 1470. Erhu merupakan sejenis alat muzik gesek tradisional Cina. Erhu ialah alat muzik bertali dua dan mempunyai panjang 80 cm. Ia dimainkan dalam bentuk persembahan solo dan juga dalam sekumpulan kecil serta orkestra besar. Erhu didirikan tegak pada riba pemain semasa dimainkan. Tali digesek dengan sebelah tangan manakala jari-jari lain memetik pada tali-tali untuk mengeluarkan bunyi dan digesek seperti selo. Tabla alat muzik tradisional yang sangat terkenal dalam masyarakat kaum India. Ia sejenis alat muzik dalam keluarga gendang yang mempunyai bingkai kayu dan bertutup dengan belulang pada permukaannya. Tabla biasanya dimainkan secara duduk dengan diletakkan berdiri di atas lantai di hadapan pemain. Alat ini dimainkan dengan memalu secara langsung menggunakan tangan. Walaupun hari ini terdapat pelbagai alat muzik moden, namun alat muzik tradisional seperti ini dilupa jangan. Jadi itulah uniknya Malaysia dengan alatan muzik yang ada di negara kita, dan kita harapkan ya untuk anda yang sedang belajar teruskan kerana kita nak memartabatkan muzik Malaysia di mata dunia. Dan selain daripada itu juga kita sedia maklum bahawa dalam keadaan hujung-hujung tahun cuti sekolah, ada di antara kita yang ambil peluang untuk nak bercuti. Jadi kami ada tempat yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Mungkin ada di antara anda yang pernah dengar mengenai Inap Desa. Jadi bersama dengan kita hari ini, kita ada Encik Zuhaimi Muhammad Sori yang merupakan Presiden Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay Malaysia di talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jadi Encik Zuhaimi, mungkin kita boleh kongsikan cepat-cepat ini tujuan kempen diskaun 50% ni, pakej pelancongan Inap Desa hanya di portal jomhomestay.my ni. Okey, tujuan kita melancarkan diskaun 50% di portal jomhomestay.my ni tak lain tak bukan adalah sebagai pemangkin ataupun booster kepada semua pelancongan Inap Desa yang berada di dalam Malaysia ini. Dan setakat hari ini kita menawarkan lebih daripada 150 ke 200 pakej dalam kita punya portal, dan pakej serendah RM80 pun ada ditawarkan di dalam portal kita. Jadi kita mengharapkan semua rakyat Malaysia boleh membeli pakej-pakej yang berada di dalam portal kita sehingga 31 bulan 12 tahun ini. Tetapi kita boleh melancong sehingga ke tahun penghujung tahun 2022. Oh, ini bermakna kita beli awal-awal lah. Kita book awal-awal. Jadi difahamkan ada 50% diskaun yang akan diberikan dan juga ganjaran. Apa lagi yang boleh dikongsikan, Cik Zaimi? Selain daripada kita menawarkan pakej 50% tadi tu, ganjaran yang kita berikan kepada pembeli atau rakyat Malaysia ni ialah boleh melancong menggunakan pakej yang telah dibeli itu sehingga penghujung tahun 2022. Jadi kita merancang perjalanan kita untuk tahun hadapan, dan sebagai adds on lah, tambahan sikit, walaupun kadang-kadang kita dalam keadaan yang singkat sekarang ni merasakan macam mungkin kalau kita beli masa tu yang kita pilih tu mungkin tarikh tu tak berapa cantik. Betul. Dan mungkin tak berapa kena dengan tarikh kita nanti. Mungkin pada ketika tu boleh menghubungilah kepada pengusaha-pengusaha Inap Desa yang berdaftar dengan kita ni, dengan Motek ni semua ni, untuk berbincang. Bincang semula, mungkin tarikh tu boleh di sedikit diberi kelonggaran. Jadi bolehlah datang ke homestay-homestay yang berada di seluruh negara. Okey, jadi Cik Zuhaimi, ada juga yang bertanya kenapalah tak panjangkan lagi diskaun ini, kalau boleh sampai tahun hadapan. Kenapa sampai 31 hari bulan ni kita rasa macam tergesa-gesa? Mungkin ada perancangannya, Cik Zuhaimi? Jadi dia bukanlah kita kata kita tergesa-gesa. Sebenarnya kita dah mulakan program ni daripada 15 bulan November dan berakhir pada 31 bulan Disember ni. Jadi tujuan kita adalah sebagai pemangkin kepada
industri nak biasa ni supaya ramai orang rakyat Malaysia ni boleh melancong ke dalam negara. Dan 50% yang program yang kita berikan ni lah, potongan kita beri ni adalah daripada kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Tourism Malaysia memberikan potongan 50% ini kepada semua pengusaha ataupun kepada rakyat Malaysia. Alright, jadi anda kena ambil peluang ini. Mungkin harapan daripada Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia kepada kempen ini jugalah. Pastinya setelah hampir 2 tahun kita tak dibenarkan, tak boleh nak keluar, nak melancong, nak buat perancangan bercuti pun tak boleh. Jadi inilah masanya mungkin ada harapan. Silakan Cik Zaimi. Ya, kita mengharapkan seluruh Malaysia dapat melancong di homestay-homestay yang berada di seluruh negara, sebab kita homestay di seluruh negara bukan hanya menawarkan penginapan. Sebenarnya kita lebih kepada aktiviti dan pengalaman berada di setempat tersebut. Dan juga kita boleh melawat mana-mana produk pelancongan yang berada sekitar 50 km berada di sekeliling kawasan tersebut. Jadi kita juga pengusaha homestay kita telah pun mengamalkan SOP yang ketat semasa pengunjung-pengunjung yang datang ke homestay, seperti memakai penutup muka, hand sanitizer, dan juga kita dah sanitize rumah-rumah ataupun tempat-tempat kunjungan yang akan dikunjungi oleh pengunjung. Dan juga penjarakan sosial pun penting. Jadi kita bukan pastikan setiap pengusaha homestay ataupun penyelaras homestay yang berada di seluruh negara memastikan penjarakan sosial dan SOP dipatuhi. Jadi kita memberi keyakinan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk berkunjung ke homestay-homestay yang berada di seluruh negara. Okey, mungkin ada di antara mereka yang tak pernah pergi inap biasa ataupun homestay ni, keunikan yang tak ada kat tempat lain. Mungkin Cik Zaimi boleh kongsikan sedikit. Ya, benda ni adalah satu pengalaman yang sukar untuk dilupakan. Benda ni adalah merupakan uniknya setiap homestay ni. Setiap homestay yang berada di dalam Malaysia ni berbeza antara satu dengan yang lain. Walaupun mungkin berdekatan antara satu dengan lain, tapi berbeza. Setiap contoh yang saya boleh bagi ialah mungkin sesuatu tempat atau homestay yang berada di negara ni, kita boleh mengimbau balik semasa zaman mungkin kita macam yang mungkin sebaya dengan saya ataupun yang lebih senior sikit, semasa kecil-kecil dulu. Mungkin masa kecil dulu kita boleh mandi di parit, mandi di sungai, ataupun ada setengah tempat ada sawah padi, boleh pergi menangkap belalang, boleh mengail belut. Banyak lagi aktiviti-aktiviti keunikan yang berada di seluruh negara. Dan setiap homestay berbeza antara sama lain. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Zaimi Muhammad Sori yang merupakan Presiden Persatuan Kampung Stay dan juga Homestay Malaysia. Jadi untuk anda ambil peluang ini 50% sehingga 31 Disember ini, dan ambillah peluang selain daripada pengalaman anda. Jom kita bawa pengalaman yang baru untuk anak-anak kita. Alright? Dan Haziq pun ada sesuatu nak dikongsikan untuk anda. Silakan Haziq. Ya, ada satu cerita anda boleh tengok. Kalau nak tengok pasangan-pasangan ni semua berentap dalam Masak Apa Tu minggu ini. Kita bawakan pasangan Isahan dan juga Ristina untuk menguji kehebatan mereka di dapur. Beraksi dekat dapur. 3 cabaran diberikan untuk melihat kemampuan pasangan ini mempamerkan bakat masakan masing-masing. Saksikan Masak Apa Tu jam 11.30 pagi hanya di TV3. Jom kita saksikan. Ada tak promonya? Kalau tak ada, kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Selamat kembali di Borak Kopitiam. Jom kita bersama dengan Mami Hana. Mami Hana. Pernah tak Ana duduk kat rumah rasa macam something je tengah melihatkan kita? Kadang-kadang rasa macam okey je. Tapi baby pula menangis. Mesti pernah rasa macam tu kan? Yang Ana bukan nak cakap rumah kita tu ada gangguan ke ataupun apa, tak. Sebenarnya rumah kita tu kurang bercahaya. Bila rumah kurang bercahaya, ibaratnya seperti tapak perkuburan. Nauzubillah lah kan. Rasulullah SAW pernah berpesan dalam satu hadis yang saya mengatakan jangan biarkan rumah kita seperti tapak perkuburan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. So semua orang tak nak rumah kita ada syaitan kan. So
bolehlah kita pasangkan, kalau tak mampu nak pasang, boleh juga kita pasang Islamic Audio Device Mami Hana. Sebabnya kalau kita kalau boleh janganlah kita guna gadget, sebab gadget ni cepat panas. Baru je nak on, dah ada panggilan masuk. Baru je nak on, WhatsApp pula masuk. So eloklah kita bertukar kepada Islamic Audio Device Mami Hana. Islamic Audio Device Mami Hana terdapatnya audio yang dibacakan oleh Ustaz Muzammil Hasballah. Bila kita dengar je Ustaz Muzammil ni baca, ya Allah, merdunya suara. Dalam Islamic Audio Device juga terdapatnya bacaan selawat dan zikir. So selain itu juga terdapatnya surah Al-Baqarah, dan juga terdapat pelbagai lagi surah dalam audio ini. Sekarang Mami Hana sedang membuat promosi besar-besaran. Harga sebenarnya adalah RM239. Sekarang kami nak buat promosi hanya RM99 termasuk postage. Tunggu apa lagi? Kena grab sekarang. Call Yana sekarang, WhatsApp sekarang, Yana tunggu. So jangan lupa dapatkan Islamic Audio Device ini kerana kami menawarkan harga yang terendah untuk tahun ini. Jangan lupa call Yana sekarang, okey? Wow, dia punya bunyi. Calm, rasa tenang. Dia dengar bunyi gujeng. Betul lah, gujeng. Gujeng. Bukan ku, cing. Sebutan dia tadi? Sebutan yang sebenar dia? Gujeng. Ya. Alright, jadi kita bersama dengan Sarah Hang dan juga kita ada Cloud Trio yang hari ini kita secara automatiknya kita tahu ini alatan muzik yang memang Haziq kata tadi kalau dengar tenang, ya, dan kami ni kalau tengok benda ni dalam kufuasa. Ya, betul. Zak keluar tu kan, kufuasa ada. Tapi mereka sebenarnya pengasas The Gujeng Academy. Wow. Ya, Gujeng Academy. Ya, maknanya pengajar lah juga. Cloud. Pengajar. Yes. Mungkin boleh ceritakan dululah bagaimana mulanya minat nak untuk bermain gujeng ni. Sarah lah. Saya kenal instrumen ini dari movie. Ya, macam kamu kenal dari Kung Fu Hustle. You daripada cerita apa? Dari itu, saya tak tahu nama dia di English lah. Tapi Huanju Gege ialah satu TV series. Ya, ya, tapi sudah lama lah. Masa you kecil lah? Ya, masa saya kecil. Lalu saya kenal instrumen ini dan saya belajar di Chinese Orchestra. Chinese Orchestra. Chinese Orchestra. Oh, okey. Kalau club lah? Saya pada masa kecil saya dengar itu suara dari radio. Dan saya berminat lah. Saya tanya emak tolong cari itu gujeng teacher. Oh. Ya. You yang minta? Saya minta. Sebab dia suka dengan muzik tu. Jadi susah tak masa mula-mula nak belajar ni? Sebab kalau tengok kepada alatan ni nampak basic dia tu ialah menggunakan tali, selalunya kita sebut gitar lah. Tapi adakah not-not dia banyak berbeza?
Dia memang tak susah kalau beginner kan, tak susah. Kalau nak main advanced level, dia susah. Dia macam piano. Dia ialah kalau baru belajar kan, dia sangat senang. Ya, semua orang pun boleh. Tapi kalau nak main sangat susah, sangat skillful, dia sangat challenging. Tadi ada 2 lagi, ada dia gabungan. Tadi duet. Duet. Tadi tu duet lah. Dia boleh main seorang juga. Ya, boleh juga. Boleh main juga seorang. Okey, tapi mungkin Cloud boleh ceritakan sikit lah dia punya sejarah Wuzheng ni sendiri. Ni digunakan untuk mungkin ada persembahan apa, untuk di mana saja permainan ini dimainkan. Okey, yang dulu ini di dalam istana. Okey, untuk istana. Okey, yang di China punya lah. Tapi itu orang biasa juga boleh main. Ya, dan sekarang kami selalu bermain di teater, concert hall. Ya. Auditorium. Ya. Okey, jadi kalau tengok pada jari diorang ni, dia memang boleh tunjuk tak? Kita panggil ni apa? Ini kami panggil dia kuku palsu lah. Ya, dia nampak macam kuku kuku palsu. Dan ini dibuat dari tempurung kura-kura. Kura-kura? Ya. Tempurung kura-kura. Turtle shell. Dia tak boleh pakai plastik biasa? Pakai plastik, normal plastik juga boleh lah. Oh, tapi bunyi dia lain lah. Ya. Oh. Wow. Setiap kali nak main maksudnya you kena function dia apa? plaster. So that it sounds sharper. Kalau pakai jari saja boleh? Boleh, tapi dia hanya touch tak sama. Macam sometimes kami main bass, kami akan guna jari. Tapi kalau nak main melody kan, dia kena sounds brighter kan. Oh, dia ada 4, dia guna 4 je jari. Okey. Macam mana cara guna kuku palsu tu? Wow. Kalau jari dia keras sikit bunyi jari tu. Betul. Kan. Wow. Baru kita tahu sebenarnya dia kena ada kuku palsu. Baru nak try. Tak jadi. Tak, wanita boleh? Boleh. Pakai kuku palsu? Nampak? Yang panjang. Okey, jadi untuk alatan ni, kita tengok pada seninya pun nampak mahal. Untuk satu gujing ni berapa harganya? Yang kalau ini mahal sikit lah. Oh, ya, okey. Ni normal untuk yang beginner? Normal 2,000, 3,000. Oh, okey. Dia lebih kurang harga kalau 1,000 pun boleh belilah, tapi kualitinya biasa lah. So yang Cloud dengan Sarah punya ni sama? Ya, ini dua sama. Ini sama. Okay. Ini actually dia travel size. Ya, kalau yang standardnya dia lagi panjang, dia 1.6 meter. So you main kena diri lah. Taklah, dia height sama tapi dia panjang dia. Oh, okey, height dia sama lah. Kalau ialah panjang, you main daripada sini juga. Ya. Yang ni tak guna? Biasanya kami main di kanan kerana sini untuk bunyi seram dia lah. note semua di sini. So kalau bagi left side kan, kami buat vibrato. Tekan. Atau slide. Vibrato dia. Wow. Ya. Kalau main melody semua di right side. Okey lah. Sarah, Cloud. Kita ni apa benda pun tak reti main. Menyedihkan betul. Terus jujur lah. Boleh tak ajar kita basic? Okey. Boleh. Sure. Nak duduk kamu sini. duduk sini. Okey, boleh. Okey. Kita try. Saya duduk. Ya. Okey. Are you from this? Alright. Okey, jadi macam mana cara dia? 笑这样。 Ya. Okey. Saya guna jenis Kamu guna ini. Okay, so Sini, thumb sebelumnya sini. dia shape, hand shape macam Ini macam saja. Sini. Ya, curve. Okey. Ini macam saja. Alright. Okey, saya try ya. Ya, di mana? Left hand Yeah. put here. And then, Alright. yang Okey. second. Left hand letak saja. Ya, guna. Ya, you main 5 notes. Pam, 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 pam. Ya. Okey. Saya dah tahu. Start dari sini ya. Ya. Okey, dengar. Muaz, baru Sarah, belajar sikit dah belajar. Cloud, dengar. Okey. Lagi sekali. Itu bunyi apa tu tadi? NG. Tak ada pun. Oh. Okey. Dan sini. Alright, tengok ni. Di waktu malam. Wow. Awak nak cuba buat ekstra? Cuba buat ekstra. Okey, sila balik. Kita bangun balik. Itulah dia Silakan, kan. Sarah. Untuk belajar dia memang kita kena tahu cara main dia. Tadi kita nampak Sarah ada tune. Ya. Tune dia pakai macam gitar punya Ya, ada app juga ke? Ya, ada boleh tuning di sini. So dia Dan sini guna ini. ada satu
Allen Key. box. Kita panggil Allen Key. Allen Key lah Untuk Ya, Yes. sini boleh buka lalu tuning di sini. Oh, okey. Dan semua nuts di sini. So pusing lah Ya. untuk bagi Sini bunyi juga dia. boleh tune. Oh, sini pun Ya. boleh tune. Ya. Ini actually keistimewaan Kujang. Ini kami panggil bridge kan. Bridging. Okay. So bridge ini ialah keistimewaan Kujang. Kerana Bridge tu dia boleh bergerak, connect, dia ialah connection between papan Kujang dan strings. Okey. Okay, so selepas string vibrate kan, dia hantar suaranya melalui bridge ini. So bridge ini boleh buat tuning juga macam ni. Okey, kalau nak bunyi dia. Ya, kalau nak tinggi lagi, kamu pergi kanan. Kalau nak dia note flat sikit, pergi kiri. Benda ni boleh adjust lah. Ya, boleh Boleh adjust lah. Ya. Oh. Bagaimana pula dari segi pelajar-pelajar dari generasi muda ni? Sebab ni kan alatan muzik tradisional. So, new generation dia suka ke untuk belajar? Ramai tak? Ya, mereka suka. Sekarang banyak lagu kami boleh cover. Oh. Ya, yang Lagu itu lagu baru yang pun? baru punya. Pop song. Okey lah, satu lagu. Satu lagu pop song, satu lagu pop song. Sarah professional. Okey. Aziz teka. Saya teka. Ed Sheeran. Ya. Come on. Hebat. Hebat tak hebat? Saya Kita boleh ingat teka. Maroon 5 tadi. Awak nak teka Maroon 5 dah. Sebenarnya saya yang teka. Sebab tu saya biarkan je tadi. Okey, jadi kalau lah anak-anak murid baru kan nak datang belajar dekat Guzheng Academy, so macam mana cara dia, Cloud? Boleh cari kami di Instagram. Ya, ada Facebook. Facebook. Ada. Ya. Alright. Apa nama Facebook dan Instagram mungkin boleh share? The Guzheng Academy. The The Guzheng Academy. Ya. Okey, Ini selalunya kan Sarah, kalau kita tengok orang boleh belajar kat YouTube. Tapi untuk Guzheng ni sendiri boleh tak kalau kita belajar kat YouTube je boleh tak Tanpa mahir? cikgu? Tanpa cikgu. Sedikit susah lah. Ya, susah. Sedikit susah. Kerana Tak kalau apa. cara tak betul kan, dia memang susah. Ya. Suaranya tak Suaranya cantik tak lah. cantik. Cantik lah, betul. Macam kita tadi lah. You panggil show you panggil show orang dah bayar mahal-mahal, you main orang suruh balik. Ya. Mending you belajar YouTube-nya. Okey, tapi kan lah. kalau Guzheng ni selalu kita mainkan dengan alatan muzik apa lagi untuk kita bagi bunyi dia lagi banyak. Means okey ni Guzheng, Ya. kita gunakan permainan apa lagi? Kami suka main dengan percussion. Ya. Cajon atau drums. Ya, dia bagi om lah. Memang sedap lah bunyi bagi dia. om lah, memang sedap. Lalu Guzheng dengan keyboard atau gitar juga sangat match. Ya. Wow. So, kalau bagi alat muzik tradisional kan, kami main dengan alat muzik tradisional Cina yang lain. Ya. Lalu recently saya main dengan orkestra tradisional Malaysia juga, OTM. Ya, dia juga sangat match lah dengan semua alat tradisional muzik Malaysia. Maksudnya dia ni macam gitar punya ganti gitar lah. Kan maksudnya gitar tak perlu ada lah kalau ada Guzheng. Tak sama. Tak sama, dia main kena ada chords. gitar juga? Ya, ini dia main banyak melodi. Dia ini macam harp tapi Chinese harp. Ya. Tahu kan Sebab harp kan? kalau ada Guzheng je kita tahu dalam muzik tu ada bunyi daripada apa tradisional Cina tu kan. Bila masuk apa-apa muzik saja pun. Kan bila ada Guzheng ni. Jadi sekali lagi kalau ada di antara kita yang memang nak belajar, jangan lupa untuk dapatkan cikgu-cikgu yang baik hati ni. Garang ke? Dua-dua ni garang ke? Tak kan? Siapa lagi garang? Cloud ke Sarah? Tak garang. Takkan nak garang, sakit tangan tadi. Okey, Cloud. Harapan Cloud lah untuk anak-anak yang muda sekarang ni untuk terus main alatan muzik tradisional ni. Khususnya untuk kita keluarga Malaysia, bukan dari masyarakat Cina je tapi daripada Melayu, India boleh belajar. Pelbagai bangsa. Ya. Silakan Semua Cloud. bangsa. Saya haraplah semua orang Malaysia boleh lokal boleh belajar alat muzik ini kerana suaranya sangat cantik kan. Boleh bermain lagu yang Malay, India also. Betul. Ya, juga boleh. So saya haraplah semua orang boleh belajar alat muzik ini. Kat rumah kahwin pun, kalau kahwin kan, kita main alatan muzik ni sweet. Betul. Ya. Sweet. Orang terus tak jadi kahwin. Betul. Sedap sangat muzik dia.
Sedap sangat musik dia. Lagi-lagi yang main Sarah pula. Okey, antara tempat yang paling jauh yang pernah anda berdua main untuk bawa persembahan, ada pernah di luar daripada Malaysia? Ya, Antaranya? pernah. China, of course. Okey. Yeah. And Saya pergi Abu Dhabi, Wow. Korea, Indonesia. Indonesia. Yeah. Okey, jadi inilah dia cikgu-cikgu yang hebat. Jadi terima kasih Cloud dan juga Sarah kerana telah membawa muzik ini di peringkat yang lebih jauh di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Dan guys, sekali lagi kita nak ajak anda semua tengok Masak Apa Tu ya. Yang minggu ini kita akan tengok Isahan dan juga Ristina yang akan menjadi pasangan yang berentak untuk beraksi di dapur. Nampak tak tu? Siapakah dia punya juri tu? Dia ada juri. Juri di tengah-tengah tu. Jangan lupa tengok Isnin 27 Disember 11.30 pagi hanya di TV3. Nak tengok Isa menang ke Christina yang menang? Apa pula temanya untuk Masak Apa Tu? Alright, dan besok untuk anda yang bersama dengan kami, kita juga akan bawakan pelbagai perkongsian pastinya mengenai banjir, sebab kita kalau boleh tak naklah benda tu walaupun di beberapa kawasan telah pun surut, kita habis macam tu je, sebab kita akan bawakan update terkini mengenai beberapa lokasi lain yang juga masih lagi ditenggelami air banjir ni. Ya, sama-sama kita nantikan besok bersama Z dan Fiona. Dan sekarang ini Cloud dan juga Sarah akan tinggalkan kita dengan satu lagu untuk kita menghadapi banjir ini. Tajuknya Fighting the Typhoon. Ya. Ya, jom kita dengarkan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri.